Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita bersama. Insya-Allah pada malam ni kita akan sambung bab yang ke-39 ya. Bab yang ke-39 iaitu as-salah bainal adhan wal iqamah. Salat antara azan dan iqamah. Ini satu perbincangan. Salat di antara azan dan iqamah. Hadis yang ke-681. Hadis yang ke-681. Wa bi qala akhbarana Ubaidullah ibn Sa'id an Yahya an Kahmas qala hadatsana Abdullah bin Buraidah an Abdullah bin Mughaffal qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adhanain salatun baina kulli adhanain salatun baina kulli adhanain salatun liman syaa. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Mughaffal. Kata beliau, yakni kata Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, antara dua azan ada salat. Antara dua azan ada salat. Antara dua azan ada salat bagi yang ingin melakukannya. Baik, sebelum kita terus kepada perbincangan dan pedoman hadis, sebenarnya hadis ini tajuk yang dibuat oleh Imam Nawawi ini, Imam An-Nasa'i ini sebenarnya adalah untuk menyabitkan, walaupun di sana ada perbincangan, untuk menyabitkan bahawa setiap salat fardu ini dia ada salat rawatib qabliyah itu sebelum itu. Tu. Jadi perkara ini menjadi khilaf lah. Dulu ini kita nak bincang pada malam ini tentang salat sunat sebelum salat maghrib, yakni sunat qabliyah. Sunat qabliyah. Baik. Yang pertama hadis bab, iaitu hadis Abdullah bin Mughaffal, adalah hadis muttafaq alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaq alaih. Yang kedua, Imam An-Nasa'i mengemukakan dua hadis dalam bab ini yang menunjukkan disyariatkan salat di antara azan dan iqamat. Bahawa ada syariat di antara azan dan iqamat ni ada syariat salat itu. Sebab dalam hadis ini tidak disebut salat apa. Tidak disebut. Sebut secara umum gitu ya. Tapi dalam hadis yang kedua ada disebut salat itu, tapi tidak sebut salat maghrib, tapi tidak disebut juga. Kalau dalam riwayat Bukhari lebih nyata lagi, sebut salat maghrib 2 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, dengan jelas lagi disebutkan. Itu insya-Allah ada perbincangan selepas ni lah. Baik. Yang ketiga, melalui bab ini dan juga hadis yang dikemukakan Imam An-Nasa'i ingin menyatakan bahawa tidak patut menyamun terus iqamat sebaik saja selesai azan. Sebaik selesai azan itu tidak patutlah. Tidak patut di sini makna tidak memenuhi kehendak sunnah. Maknanya selepas azan itu dia kena ada salat. Walaupun tidak wajib, tetapi itu merupakan sunnah yang menjadi amalan Nabi dan para sahabat. Maknanya ini jangan cepat sangatlah dia punya iqamat itu. Itu maksud dia. Itu dalam keadaan biasa. Baik. Bahkan mesti ada ruang antaranya, kerana maksud disyariatkan azan adalah untuk memberitahu masuk waktu salat. Oleh itu, hendaklah diberi masa yang wajar agar orang ramai dapat berhimpun untuk menunaikan salat.
Manakala iqamat berfungsi sebagai memberitahu salat akan didirikan. Gitu Jadi kalau cepat sangatlah selepas azan terus selepas azan itu terus dilakukan iqamat, itu tidak memenuhi kehendak sunnah. Itu yang dimaksudkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah di sini. Tak tercapai lah. Sebab apa? Azan itu untuk menunjukkan masuk waktu. Mana daripada kita kata daripada orang ramai tak tahu waktu, tahu. Tiba-tiba bila datang nak salat, dah salat dah. Sebab apa? Sebab cepat sangat dilakukan iqamat. Ini kalau dibuat begitu, maka dia dianggap sebagai tidak memenuhi kehendak. Tidak akan tercapai maksud azan itu. Jadi untuk maklumannya, malam ni kita sambung nota ni. Cuma ada nota tambahan tu 2 muka surat saja. Kena pergi ambil dengan Abang Mel lah. Siapa dia tak ada lagi. Ni muka surat 5 lah, nota minggu lepas. Jadi kena ada ruang lah antara waktu kita kata azan dengan waktu iqamat. Sebab apa? Nak bagi peluang kepada ahli Jumaah ni mana bersiap dan ataupun untuk dia datang ke tempat masjid dan sebagainya. Itu tujuan asalnya. Tujuan asal azan itu untuk memaklumkan masuk waktu, dan tujuan iqamat itu untuk memaklumkan bahawa salat hendak didirikan. Sebab tu selepas tajuk ni Imam Nasa'i ada buat tajuk lain pula. Tajuk bolehkah? Ada dalilkah? Jadi syariatkah? Muazzin ini ketika dia nak iqamat, dia bagi tahu pada imam dulu. Sebab setengah-setengah masjid dia ada lampu warna hijau. Bila nak qamat tu dia akan nyala lampu tu. Jadi mana orang boleh bersedia lah. Ataupun maklum pada imam lah. Takut berlaku bila iqamat imam sakit perut dalam bilik. Sedang dalam bilik air. Kalau maklum pada dia, kalau maklum tu maknanya boleh tunggu lah. Mana muazzin tu tak perlu iqamat lagi, tunggu imam keluar daripada bilik air. Itu tujuan dia. Baik, tak apalah. Yang keempat, Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim telah meriwayatkan satu riwayat dengan sanad dhaif yang menyebutkan maksudnya, sesungguhnya Nabi SAW telah mengarahkan Bilal agar menjadikan antara azan dan iqamat kadar waktu. Ada. Selesai makan orang yang sedang makan, selesai minum orang yang sedang minum, dan selesai orang yang masuk ke tandas untuk qada hajat. Itu antara ruang. Jadi Nabi tidak tentu ke 10 minit ke 15 minit ke, itu tak ada ketentuan. Tetapi dengan kadar, maknanya kalau orang itu sedang makan, dia boleh selesai makan dengan selesa lah. Kalau dia sedang minum ke, ataupun dia berada di kedai kopi, kita kata restoran ke, dia habiskan makanan dia, sempat lagi. Atau orang yang masuk dalam bilik air, dia boleh selesa masuk dalam bilik air tu, keluar tu masih sempat lagi salat bersama imam pada rakaat pertama tu. Itu kata Imam Tirmizi Hakim, sebenarnya ada satu riwayat, tapi riwayat ni dhaif, tapi ulama terima. Sebab apa? Sebab dia memenuhi matan dia tu, memenuhi maksud yang dikehendaki, dan dia ada sokongan hadis-hadis lain yang menyebutkan perkara ini. Walau bagaimanapun Ibnu Hajar membuat komentar berkenaan hadis Jabir berkenaan dengan mengatakan hadis Jabir ada sokongan daripada hadis Abu Hurairah dan Salman. Walaupun hadis Jabir tadi yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi dan Hakim tadi dhaif, hak nombor 4 tadi, itu hadis Jabir lah. Walaupun dhaif, tapi kata Ibnu Hajar, sebenarnya hadis Jabir ni ada sokongan daripada hadis riwayat Abu Hurairah dan Salman. Kedua hadis berkenaan dikeluarkan oleh Abu Shaykh, dan juga daripada hadis Ubay bin Ka'ab yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam tambahan hadis-hadis musnad. Namun semuanya adalah lemah. Kok mana pun ada sokongnya. Ada sokongnya. Kalau tidak ni pun tidak seperti mana disebut oleh Hafiz bin Hajar pun sebenarnya ada sokongan. Kalau dalam kitab ni Syarah Syekh Ethiopi ni sebenarnya dia ada sebut. Jadi untuk maklumannya, kita guna kitab Ethiopi sebagai rujukan utama ni. Penulis kitab ni mati 2 hari kemarin ni. Kemarin meninggal dunia. 42 jilid ni kitab ni. Muslim anda pun tak pasti, cuma anda sempat ambil 16 jilid. Tirmizi 6 jilid saja sempat dia syarah, meninggal dunia. Hak ni lengkap lah 42 jilid.
Mana tuai dia menyusul kitab ni meninggal dunia. Ethiopia, orang Ethiopia. Mudah-mudahan Allah memberkatinya. Allahumma ighfir lahu wa'afi wa'fu anhu. Baik. Yang kelima, maksud sabda Nabi SAW, antara dua azan adalah azan dan iqamat. Para ulama menyebutkan penggunaan kalimah azan antara dua azan itu. Apa maksud antara dua azan? Ini contohlah. Jadi maksud sabda Nabi SAW antara dua azan adalah azan dan iqamat. Jadi dua azan itu bukan dua azan macam mana pula. Tak, maksudnya azan dan iqamat. Tu. Jadi biasa kita sebelum ni pun kita jumpa dah hadis kadang-kadang guna dua azan tu maksudnya sekali dengan iqamat. Dua azan tu hak mula-mula tu azan, yang kedua tu iqamat. Kadang-kadang digunakan. Sebab apa? Sebab kedua-duanya ada makna mengiklankan. Kalau azan yang mula-mula tu mengiklankan, memaklumkan masuk waktu. Azan yang kedua yang lebih dikenali sebagai iqamat tu sebagai nama memaklumkan salat hendak didirikan. Sebab itulah ketika iqamat tu dia guna kalimah qad qamatis salah, qad qamatis salah. Makna dianya bukan, jangan terjemah qad qamatis salah, salat telah didirikan, itu salah. Walaupun asalnya gitu. Asalnya fa'il madhi, telah lah. Tetapi di situ tidak. Disebut hampir dah. Kalau kita sebut Kelantan, nak salat dah ni. Maknanya hampir hendak didirikan salat. Dia ada takdir di situlah. Dia ada takdir di situ dengan makna hampir hendak didirikan salat itu. Para ulama menyebutkan penggunaan kalimah azan untuk iqamat adalah sahih. Ini betul, bukan salah, tidak salah tu. Bukan satu hadis ni saja. Banyak lagi hadis lain yang menyebutkan tentang penggunaan azan itu untuk iqamat. Walaupun disebut kalimah tu azan tapi maksudnya iqamat. Kalau sebut kata azan 3 kali itulah. Ingatlah hadis. Azan 3 kali. Kalau bila sebut azan 3 kali, bukan azan 3 kali, azan 2 kali. Kalau lagi tu iqamat. Azan pertama dia panggil azan pertama tu azan masuk waktu tu lah. Lepas tu azan kedua tu iqamat. Jadi azan sebelum tu dia panggil azan ketiga. Yang kita sebut dah sebelum ni, ulama kira. Jadi azan yang ketiga. Bila sebut azan yang ketiga, maknanya azan hak mula-mula tu, hak sebelum masuk waktu. Hak azan pertama tu azan menandakan masuk waktu sebab dia asalnya azan iqamat. Jadi bila tambah selagi tu hak dia tu jadi nombor 3 sebab tu dia panggil azan yang ketiga. Jadi azan yang ketiga tu duduk mana? Dari segi praktikalnya, duduk mula-mula sebelum masuk waktu. Nikih dalam salat subuh. Ada setengah kata salat isyak pun boleh juga begitu. Salat Jumaat. Tu kan. Jangan kita fikir 3 kali azan tak ada nak mikir kita. Lagu mana 3 kali azan? Kau sebelum masuk waktu tu 2 kali azan. Tak ada orang buat kerja gitu. Tak ada begitu. Jadi maksud 3 kali azan tu, mana azan pertama adalah azan masuk waktu, azan kedua makna iqamah, azan ketiga tu azan tambahan itu yang dilakukan untuk memaklumkan hampir dah masuk waktu. Tu biasa dibuat 10 minit ataupun 20 minit sebelum masuk waktu. Ini biasa digunakan untuk subuh dan juga Jumaat itu. Dululah. Kalau tempat kita lah ni, lain. Saya tengok cara dia buat. Azan mula-mula tu masuk waktu, azan kedua tu bila imam naik mimbar. Betul tak? Dia buat gitu. Jadi larilah sikit tu cara tu. Dan setengah-setengah ulama ada sebut juga dalam kitab-kitab syarah barulah. Dia kata sebenarnya tujuan Sayyidina kita kata zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Osman Sayyidina Umar buat begitu tu, zaman Sayyidina Osman lah, setengah kata Sayyidina Osman buat begitu. Sebenarnya hak tu keperluan pada waktu itu. Keperluan pada waktu itu. Kalau zaman sekarang dalam keadaan setiap orang sudah ada telefon, sudah ada dia punya reminder yang tersendiri tu, maknanya mungkin tak perlu. Setengah kata gitu. Tak perlu dah buat tu. Sebab apa? Sudah tercapai dah maksud. Masing-masing ada je, dia boleh tahu dah. Bahkan setiap telefon tu sendiri pun boleh jadi reminder dah pada masuk waktu tu. Bahkan kita boleh buat setiap waktu tu 10 minit sebelum tu biar dia bunyi dia punya alarm dia tu lah. Jadi perkara tu tercapai juga maksud. Walaupun tidak dilaksanakan azan pada hari Jumaat sebelum masuk waktu, tercapai juga maksud itu. Baik. Seterusnya
Yang keenam, perkataan salat yang disebutkan dalam hadis ini adalah salat nafilah. Sebab dalam hadis ini sebut setiap kali dia sebut kan, mana di antara dua azan tu ada salat. Sampai 3 kali sebut tu. Jadi salat itu apa maksud? Salat itu maknanya salat nafilah. Ini tak ada khilaf di kalangan ulama. Maksudnya salat sunat. Cumanya ada khilaf selepas ni lah, kita bincang selepas ni. Az-Zain Ibn al-Munayyir berkata, ni dalam kitab Fathul Bari jilid 2 muka surat 127. Kata Az-Zain Ibn al-Munayyir, dia kata disebutkan salat secara umum dengan tidak ditentukan jumlah rakaat sebagai isyarat kepada ianya boleh dilakukan berdasarkan apa yang ditentukan oleh sunnah. Jadi dalam hadis ni tidak disebut salat tu salat apa, tentu salat sunat lah, tapi tidak disebut berapa rakaat. Bolehkah kita sembahyang serakaat? Sebab dalam ni tidak sebut salat apa. Tu ulama kata tak boleh gitu. Sebab tu Ibnu Munayyir kata walaupun Nabi sebut secara umum, tapi maksud salat itu kena tengok sunnah lah. Sunnah Nabi, sahabat buat macam mana. Jangan kita nak buat ikut kita, buat serakaat tak apa, sebab dia tak sebut rakaat. Ataupun buat 3 ke, tak boleh. Dia kena tengok sunnah tu. Sebab tu Ibnu Munayyir sebut sini, walaupun apa umum je kenyataan Nabi tu, tetapi untuk praktikal, untuk amali, dia kena tengok sunnah. Mana kena rujuk pada sunnah secara amali. Sebab hadis ni hadis qauli. Hadis ni hadis berbentuk kata-kata Nabi. Jadi untuk praktik kena tengok hadis fi'li. Hadis kita panggil jadi sunnah, perbuatan Nabi, perbuatan sahabat lagu mana. Kalau sahabat cerita Nabi buat macam mana, dan sahabat cerita sama-sama dia buat macam mana. Lepas ni saya akan baca dalam kitab ni, saya tidak dia punya type tu Baik, kita pergi lagi. Boleh jadi juga ianya bukan sekadar maksud salat, bahkan lebih bermaksud galakkan bersegera datang ke masjid untuk menunggu salat, iaitu menunggu salat dalam salat. Itu kata Ibnul Munayyir, Az-Zain Ibnul Munayyir. Dia kata boleh jadi juga maksud Nabi di antara 2 azan itu ada salat. Bukan sekadar untuk menyatakan adanya syariat semaya itu, tetapi dia lebih kepada menunggu untuk salat fardu. Mana kita pergi itu, kita tunggu dalam keadaan melakukan salat. Dia kata begitu. Makna menunggu salat dengan mengerjakan salat. Tunggunya salat apa? Salat fardu dengan mengerjakan salat sunat. Itu pandangan Ibnul Munayyir. Ramai juga yang setuju pandangan dia ni. Hafiz Ibn Hajar ni ambil kata-kata dia. Tu. Memang sesuai apa dia sebut ni dengan hadis Nabi. Seorang mari awal, dia boleh semaya, seorang boleh pahala besar gitu. Tunggu imam keluar. Misalnya. Baik, yang ketujuh, Imam Malik berkata, Ibnul Malik berkata, bukan Imam Malik ni, Ibnul Malik berkata, hikmah diulang beberapa kali antara 2 azan ada salat, antara 2 azan ada salat, antara 2 sampai 3 kali. Nabi sebut dalam hadis ni sebagai menunjukkan penegasan galakkan melakukan solat sunat antara azan dan iqamah. Nak ayatnya Nabi, nak ayatnya hak ni kena buat walaupun tidak wajib pun. Tegah siapa 3 kali. 3 kali. Sebab tu setengah ulama kata hak ni termasuk sunat muakkad. Sunat yang ditekankan. Itu kata Ibnul Malik. Manakala Al-Muzhir ni tokoh bahasa semua ni. Ibnu Malik ni tokoh bahasa. Mana dia nilai dari sudut bahasa. Dan kalau dari segi bahasa, bila ulang sampai 3 kali gitu, dia sudut bahasa takrar tu dia panggil. Bukan takrar ni sepak takraw tu. Tak, takrar ni maknanya pengulangan itu berlaku tu. Hak ni dia isyarat kepada penegasan at-ta'kid. At-takrar tu bermakna at-ta'kid. Pengulangan itu maksudnya penegasan. Itu. Manakala Al-Muzhir ni tokoh besar juga ni. Dari segi bahasa Arab dia punya tokoh bahasa. Al-Muzhir, kitab dia tu fiqh lughah. Dia kata pengulangan sebagai galakkan salat sunat. Doa tidak disebutkan kerana waktu antara azan dan iqamah adalah waktu yang sangat tinggi nilainya dan tidak ada amalan yang paling layak untuk dilakukan pada ketika azan dan salat melainkan salat. Di antara azan dan iqamah melainkan salat, sebab waktu tu waktu yang paling afdal. Antara waktu paling afdal lah. Jadi waktu paling afdal. Jadi amalan apa yang paling afdal? Untuk kita laksanakan pada waktu yang paling afdal itu, tak ada lah salat. Cuma, cuba tengoklah. Kenyataan, cuba tengok nombor 1 di bawah tu, ni ada ulama buat komentar lah.
Sebenarnya kenyataan al-muzhir ini tidak menjejaskan amalan doa dan baca Quran, kerana kedua-dua, yakni doa dan baca Quran, kedua-duanya terdapat dalam amalan salat sunat. Sebab dalam solat tu sendiri pun sudah ada dah baca Quran tu. Walaupun kita atas Fatihah, kita boleh baca kan. Selepas Fatihah tu, jangan kita fikir semai sunat ni tak perlu baca ayat selepas tu. Boleh kita baca, panjang pun tak apa. Kemudian dia ada doa, doa ketika sujud, doa ketika rokok, banyak ke sebut. Ada doa tu semai sunat. Jangan buat kalau semaya fardu jadi imam ke apa tu, jangan buat tu. Maknanya walaupun dia sebut salat, tetapi tidaklah bermakna tidak ada doa dah baca Quran. Tunggu doa baca Quran ke ibadat besar juga, sebab dia terangkum dah dalam solat. Jadi kata-kata muzhir ni dia untuk menunjukkan bahawa situ tu solat lah yang paling utama. Seperti mana Nabi sebut as-salatu imaduddin kan, solat tu tiang agama. Walaupun yang dimaksudkan adalah hadis tu makna solat fardu, tapi kukuk mana pun solat sunat ni solat jugalah. Tu ada itu maksud dia nya. Tu pandangan dia lah. Baik, yang ke-8 kata Al-Qari, yakni Mulla Aliul Qari. Dia kata pengulangan pengulangan ini antara dua azan, ada salat baina adzanain salatun baina adzan, 3 kali tu ulang tu. Kata Mulla Aliul Qari, dia kata ada beberapa hikmah. Yang pertama, sebenarnya pengulangan itu dengan maksud bersegera melakukan ibadat salat. Seperti yang disebut oleh Ibnu Malik tadi lah. Juga al-muzhir itu. Jangan bertangguh semaya ni. Semaya maknanya kena jaga semaya. Maksud bersegera ni maknanya jangan duduk penting ke kerja lain lah. Mana kena rancang solat ni biar tepat pada waktu itu. Mana seolah-olah dalam perjalanan hidup kita sehari ini, kita nak buat apa-apa kena ambil kira dalam jadual tu salat itu. Itu maksud dia nya. Yang kedua, bersegera melakukan ketaatan. Cuma solat ni sebagai simbol kepada satu ketaatan yang paling besar. Manakala hak tu kena jaga, hak lain lagilah kena jagalah. Nak ayatnya sebagai syiar, simbol kepada taat kepada Allah. Bukan bermakna suruh jaga salat saja, tidak. Tu. Yang ketiga, perkara 1 dan 2 sebagai membezakan sifat mukhlis dan munafik. Sifat orang mukhlis dalam agama, mukhlis ni mana orang yang betul-betul ikhlas, dia akan jaga kepentingan solat itu. Dia bukan sekadar jaga solat, dia jaga kepentingan solat itu. Beza dengan orang munafik. Dalam Al-Quran pun sebut orang munafik ni bangun semaya pun dalam keadaan kusala, malah. Dalam keadaan malah. Yang keempat, bersiap melakukan ibadat wajib dengan cara yang paling bermutu. Namun beliau menyimpulkan bahawa fakta yang paling jelas adalah ada syariat salat sunat antara azan dan iqamah. Kukuk mana pun bila dia sebut gitu, dia kata kukuk mana pun jelasnya, hak tak boleh nak takwil. Kita katalah andaian macam mana pun hak tak boleh nak takwilnya, jelasnya ke dia ada tu syariat salat sunat antara azan dengan iqamah. Lama ulama kata semua tu ada tu, tak kira maghrib, isyak, semua ada tu sunat antara azan dengan iqamah. Walaupun perkara tu ada khilaf, kita akan bincang selepas ni lah. Tu. Kalau tempat kita ni kita tengok ramai juga orang yang tidak buat tu, antara maghrib, antara sebelum maghrib sunat qabliyah ataupun sunat qabliyah isyak. Aku kok mana pun kau tu isyak tu kita bincang akan datang. Hak ni nak bincang maghrib dulu. Hak selepas ni. Baik, yang ke-9, telah berlaku khilaf di kalangan ulama tentang salat sunat sebelum maghrib dan juga isyak. Ada yang mengharuskan, ada yang mengatakan tidak ada, bahkan ada yang mengatakan makruh pada. InsyaAllah perkara ini akan dibincangkan dalam bab yang akan datang. Yang ke-10, sabda Nabi SAW di akhir hadis ini, bagi sesiapa yang mahu, liman sya'a, bagi sesiapa yang mahu, memberi erti amalan salat antara azan dan iqamat adalah tidak wajib, bahkan ianya sunat. Bila sebut sunat ni bukan kecil dia besar. Sebab apa? Sebab dia antara fungsi selain daripada kelebihan-kelebihan dia, antara fungsi dia yang paling besarnya adalah dia menampung kekurangan ibadat salat hak wajib itu. Baik, hadis yang kedua, hadis yang ke-682, bi qala akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala anba'ana Abu Amir qala hadatsana Syu'bah an Amr bin Amir al-Ansari an Anas bin Malik qala kana al-muadzin idza adzana قام ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
fayabtadiruna as-sawari yusalluna hatta yakhruja an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum kadzalik wa yusalluna qabla al-maghrib wa lam yakun bainal adhan wal iqamah syai'un. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, apabila muazzin selesai melaungkan azan, maka para sahabat Nabi SAW bergegas bangun pergi ke tiang-tiang untuk menunaikan salat. Menjadikan sutrahlah tiang-tiang itu. Itu maksudnya. Ketika Nabi SAW keluar, yakni keluar daripada rumah dia, daripada khawkhah dia, daripada bilik Aisyah tempat jadi kubur Nabi sekarang tu, atau Nabi keluar daripada satu pintu kecil dia panggil khawkhah. Bila Nabi keluar, mereka masih dalam keadaan itu. Setengah tu masih dalam keadaan salat, tapi di ujung lah nak selesai. Setengah tu duduk di tempat salat itulah. Dalam keadaan itu. Ada seorang duduk tengah semaya lah. Mereka salat sebelum maghrib. Sebelum maghrib maknanya sebelum salat maghrib. Saya tertinggal tu sebab kalau dalam teks asal pun dia tidak buat sebelum salat maghrib. Sebelum maghrib maknanya sebelum salat maghrib. Sebab ulama kata sebelum maghrib tidak ada salat. Tidak ada salat. Dalam kitab ni Ethiopia bincang perkara itulah. Tak apalah. Maknanya mereka salat sebelum salat maghrib. Itu maksud dia. Padahal tidak ada banyak waktu antara azan dan maghrib. Apa ni? Silap tu. Padahal tidak ada banyak waktu antara azan dan iqamat. Bukan maghrib. Maghrib tu dalam hadis lain sebut hak ni permiat. Padahal tidak ada banyak waktu antara azan dan iqamah. Ini berkenaan waktu maghrib. Waktu maghrib dia singkat kan. Tidak banyak lah. Agak cepat sikit dilaksanakan salat itu. Tersilap tu. Azan dan iqamah. Baik. Sebelum kita bincang pada sebab nota saya bagi malam ni tu dia 2 muka surat saja sebab banyak juga maklumat tu saya akan baca direct kepada kita ni. Dia begini sebelum kita bincang perbincangan daripada hadis tu beberapa perkara saya nak sebut segi latar hadis ni lah. Pertama sekalinya kalimah as-sawari tu sebenarnya dengan maksud tiang-tiang masjid tu. Jarang tu kalimah tu digunakan tu. Tak apalah. Jadi apabila muazzin melaungkan azan. Azan ini maknanya azan bukan iqamat. Bila sebut azan, di sini maksudnya azan bukan iqamat. Maka sahabat pun bangun dari kalangan sahabat Nabi, maka mereka pun segera pergi ke tiang-tiang, maksudnya nak cari tempat untuk sebagai sutrah. Mereka sembahyang sampai bila sahabat Nabi keluar. Di sini dia ada perbincangan sebenarnya. Salah satu perbincangan yang ulama sentuh berkenaan ni, kenapa sahabat cari tiang? Apakah bukan semua sahabat salat? Ni tidak. Ni kita bincang selepas ni. Maknanya dalam kes maghrib ni sahabat sendiri pun khilaf. Ada yang buat salat sunat tu, ada yang tidak buat. Khilaf. Khilaf itu di kalangan zaman sahabat lagi khilaf. Ni dia bincang panjang ni. Hampir 10 muka surat dia bincang. Cuma saya nak ringkas ke selepas ni. Baik, saya pun tidak tarik semua tu. Baik, kita tengok lagi. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi mereka salat ni sehingga Nabi keluar untuk salat dalam keadaan mereka demikianlah. Mana dalam keadaan mereka sedang salat. Kalau kita mengikut ambil satu timal, mana ketika Nabi keluar nak sembahyang maghrib, dia tak selesai lagi sembahyang. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka salat sebelum maghrib. Salat sebelum maghrib. Mana salat sunat sebelum maghrib? Padahalnya antara azan dengan iqamah ni tak ada, waktu pendek ya. Apa maksud? Kebanyakan ulama kata makna asalnya tak ada tu sembahyang sunat sebelum maghrib tu. Sebab tu Nabi pun, sebab sini tidak menunjukkan Nabi buat. Bahkan Nabi keluar tu cepat sehingga orang yang sembahyang sunat sebelum maghrib tak siap lagi. Wahum kadzalik tu mana dia dalam keadaan sembahyang tak siap. Maknanya Nabi tak sembahyang tu. Tu pandangan ulama berkenaan dengan hadis ni. Sebab tu dia timbul pula kata hak ni takrir Nabi. Nabi tak buat tapi Nabi tak kata apa sahabat dia buat. Maknanya boleh buat tapi tidak makna wajib. Macam-macam kini kita kata nak aku sahabat tu bila selepas dilakukan azan tu sahabat pergi sembahyang tak ada siap Nabi tu dah. Nabi tak cepat Nabi sembahyang. Dah ulama faham Nabi tak sembahyang. Boleh faham tu. Nabi tak sembahyang sunat tu. Tapi bila Nabi tengok sahabat dia buat, Nabi kata apa sembahyangnya? Boleh buat kerja lagu ni. Nabi tak kata gitu.
Ni dia panggil takrir Nabi. Mana Nabi memperakui sahabat dia buat. Sebab tu kita tengok sebab ni banyak kenyataan daripada sahabat-sahabat sendiri bahawa pokok dia ni memang buat semaya solat sunat rawatib sebelum, bukan selepas. Buat. Tu yang kata jadi apa khilaf tu. Jadi kalau kita pergi pendapat kata tak buat, tak apalah. Enggak khilaf ni bukan zaman kita, zaman Nabi. Zaman Nabi dan zaman sahabat ni. Masa Nabi ada lagi. Cuba perhati molek ni. Sebab tu saya tidak tahu waktu tu. Cuma dalam syarah ni ada sebut. Cuba perhati teks tu kan. Idza azana kana al-muazzin idza azana. Setengah ulama kata kana ni dengan erti menjadi kebiasaan. Biasa dia, bukan kata sekali dua berlaku. Bila muazzin melaungkan idza azana, melaungkan mana selesai melaungkan azan, maka sahabat pakat bangun. Bangun tu pergi cari tiang nak semaya. Ini sudah menunjukkan bahawa bukan semua semaya. Sebab tu perlu sutrah. Tak apalah, biarlah tu. Mereka salat sehingga Nabi keluar dan mereka masih dalam keadaan tu lagi. Mana dia tengah semaya Nabi tu dah. Mana di sini Nabi semaya cepat benar. Kalau kita kata Nabi semaya, kata anda gitulah. Padahal tak ada maklumat tu sini. Kalau kita kata Nabi semaya, cepat Nabi semaya. Sebab sahabat ni pun sesazan semaya lalu tu. Tiba-tiba Nabi tubik. Dia tak siap lagi. Dan kata ni Anas bin Malik, mereka ni sahabat ni semaya ni sebelum maghrib. Padahalnya waktu antara azan dengan iqamat tu sekejap saja. Ini isyarat kepada tak ada solat sunat qabliyah itu maghrib. Setengah ulama katalah. Tak apalah, cuba kita tengok tahap baru tu. Kemudian saya akan baca di sini secara detail lah. Baik. Yang pertama, hadis Anas bin Malik ni sahih dan ianya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Tu jelas dari segi status hadis. Yang kedua, dalam riwayat Ismaili disebutkan azan yang dimaksudkan adalah azan maghrib. Jelaslah. Azan tu azan maghrib. Enggak dalam hal ni pun sebut ada maghrib, cuma tidak disebut azan apa, tapi dah kait dengan maghrib tu. Kan ada sebut maghrib tu. Wa yusalluna qabla al-maghrib, ada sebut maghrib. Tak apalah. Tapi nak ayatnya perbezaan tu. Kalau dalam riwayat Ismail dia sebutnya azan tu azan apa? Mana azan maghrib? Baik, tak apa. Yang ketiga, dalam riwayat Bukhari disebut dengan jelas maksud solat sebelum maghrib adalah solat 2 rakaat. Terang lagi sebut. Kalau solat sebelum maghrib ni, selepas masuk waktu solat sebelum sembahyang maghrib, kalau kita panggil solat sunat qabliyah itu, jelas dalam Bukhari sebut 2 rakaat. Kalau tadi kita tak sebut baina adzanin salatun, sebut gitu ya. Yang keempat, ulama berbeza pandangan dalam masalah solat sunat sebelum maghrib. Ni saya ambil sikit saja, kemudian saya akan baca dalam kitab ni lah. Yang pertama, Imam Tirmizi berkata dalam kitab Jami' dia, dalam kitab Sunan Tirmizi dia lah, dia kata para sahabat Nabi SAW telah berbeza pandangan dalam masalah ini. Kita kena ingatlah bagi orang yang mengaji Tirmizi ni antara salah satu metod dia lah nak memperkenalkan khilaf mazhab. Tu salah satu metod dia. Dalam penyusunan kita ada nak ayat perbezaan mazhab. Kadang-kadang tak ada, orang tak kenal mazhab pun dia sebut lagi. Tu kebaikan belajar Sunan Tirmizi. Dia ni anak murid Imam Bukhari. Tapi dia tidak buat serupa dengan metod Imam Bukhari. Mungkin kalau nak Imam Bukhari pada waktu tu dia ambil hak lain. Sebab tu kitab ni semua dia ada kelebihan masing-masing. Imam Tirmizi kata dalam kitab Jami' dia kata para sahabat Nabi SAW telah berbeza pandangan dalam masalah ini. Ada yang berpendapat sabit salat berkenaan dan ada yang menafikannya. Ada yang kata tak ada salat sebelum maghrib, ada yang kata ada. Khilaf. Kita kata dia tak tengok ke Nabi buat tu. Dia masalah sekarang ni kalau kita jumpa hadis tak ada satu pun hadis sebut Nabi buat. Kok adanya sahabat buat. Kau tadilah sebab bila sahabat buat Nabi tak kata apa. Sahabat kata boleh tu. Sebab Nabi ni sahibus syariah. Kalau sahabat buat tak betul, Nabi tegur selalu ibadat ni. Bila Nabi tengok, kalau kita andaikan seperti setengah ulama mengandaikan Nabi tak buat, cuma sahabat buat. Lepas tu bila Nabi tidak halang, Nabi tidak larang, itu satu pengesahan benar. Maknanya boleh lah. Tak apalah. Baik, kita baca. Lepas ni kita bincanglah sedikit. Sesungguhnya diriwayatkan bukan daripada seorang, bahkan ramai juga dari kalangan mereka yang mengatakan para sahabat salat sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Sama-sama sahabat cerita. Ni sama-sama sahabat ni.
Mungkin bahasa saya tak berapa. Kalau dalam teks Arab, sama-sama sahabat. Sahabat-sahabat disebut, orang ni buat. Banyak riwayat. Sebab tu jadi panjang dalam kitab ni dia bincang tu. Dia bukan nak sebut kata, dia bukan nak itu, dia nak ayatnya ada buat. Patut jadi khilaf pun. Mengikut Imam Ahmad, Ishaq dan ashabul hadis, salat 2 rakaat sebelum maghrib adalah sunat. Tu, tengok. Imam Ahmad. Kita tak nak kata bid'ah lah. Lepas tu kita pun kalau kita bangun buat, orang lain tak buat, jangan duk kata malah. Tak boleh kata gitu. Dan dia pergi tak boleh. Cuba tengok. Imam Hafiz Ibn Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari dia. Imam Qurtubi dan orang-orang lain menyebutkan hadis Anas radhiyallahu anhu bermasuk 2 rakaat selepas maghrib. Tu dia ketahui tu pula. Kok mana pula dia kata selepas maghrib tu. Selepas maghrib. Mana selepas maghrib, mana selepas sembahyang maghrib. Sunat ba'diyah tu. Dia pergi tu pula. Baik, tak apalah. Manakala salat sebelum maghrib adalah amalan sahabat yang telah diperakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baginda sendiri tidak melakukannya. Hak jelas Nabi buat selepas maghrib. Jadi hak kita tengok hadis-hadis ni hak perakuan Nabi sahabat buat. Nabi sendiri tak buat. Sebab tu dalam hadis Hanah tu dia kata hak tu sebenarnya selepas maghrib. Tu khilaf tu. Sebab memanglah kalau kita tengok duk baca tu tak ada sebut Nabi buat. Dia ulama kita dia ambil kira semua tu. Sebab tu ada kata Nabi tak buat tu kan asal dia tu tak ada. Lepas tu bila sahabat buat, Nabi kata tak apa juga kena buat, cuma Nabi tak buat. Ada setengah kata hak Nabi hak buat tu pun pada peringkat awal. Selepas tu bila sahabat tengok Nabi tak buat, pakat tak buat pula lepas tu. Nabi pun tak larang. Sebab tu dia kekal jadi sunat tu mengikut setengah ulama tu. Cuma sahabat dia tahu, Nabi tak buat. Padahal masa dia buat pun Nabi tak larang. Lepas tu bila dia tahu lepas tu Nabi tak buat, dia kata kena ikut Nabi, pakat tak buat. Ada yang kata begitu. Tapi masalahnya selepas Nabi wafat tu ada riwayat sahabat kata sahabat ni buat, banyak lagi. Enggak kalau ikut sahabat ni betul. Jadi betul kita tak jadi salah kita ikut sahabat ni. Baik, ni. Yang keduanya diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa beliau tidak pernah ni Ibnu Umar ni, walaupun ada setengah ulama kata ni bid'ah ni Ibnu Umar ni. Dia tak tahu sebenarnya. Benda ni tak nasabah Ibnu Umar tak tahu. Cuba tengoklah. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa beliau tidak pernah melihat sesiapa yang salat 2 rakaat sebelum maghrib pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tak pernah tengok orang buat. Buat juga tu. Tidak juga daripada kalangan 4 khalifah utama, dan beliau menyebutkan sekumpulan besar sahabat tidak melakukannya. Pandangan ini menjadi pegangan Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Tu masalah itu. Jadi kita ni ikut ashab dia, bukan Imam Syafi'i sendiri. Sebab Imam Syafi'i apa ni sebab tempat kita ni buat. Imam Syafi'i kata tak ada. Dia ikut pandangan Ibnu Umar ni. Imam Malik pun kata tak ada. Imam Syafi'i pun bukan mazhab Syafi'i ni, Imam Syafi'i sendiri. Kadang-kadang pendapat ashab dia ada mazhab Syafi'i tak sama dengan pendapat Imam Syafi'i sendiri. Ni contohnya. Jadi tempat kita ni dia ikut Syafi'i mana? Dia ikut maksud pertanyaan itu bukan sini saya. Pertanyaan itu maksudnya yang dibuatlah ni dia ikut pendapat tokoh-tokoh dari mazhab Syafi'i. Gitu. Kok mana pun khilaf lah. Tapi nak ayatnya Imam Syafi'i sendiri. Jangan pula kita kata Imam Syafi'i buat ada. Lalu kita kata ada. Cuma dalam mazhab Syafi'i, ya betul. Imam Syafi'i sendiri tidak. Dan sebahagian tokoh dalam mazhab Malik mengatakan pendapat ini telah nasah, telah terbatal, tak ada dah. Mereka mengatakan ianya berlaku pada peringkat permulaan sahaja. Tu baik. Di sini saya nak sebut sikit biarlah. Oleh kerana benda ni khilaf dan saya pun tidak tarik sebab dia panjang sangat. Saya nak baca di sini. Walaupun saya akan tarik juga sebenarnya sebab rasa perlu juga tu. Saya pun dah tanda di sini. Mana pula tanda dia ni? Okey. Dia sebab ni. Mana ada kitab ni kali itu boleh tengoklah muka surat 369. Ni juzuk yang ke-8 dah kita ni. Dari banyak lagi lah muka dia 42 jilid ni juzuk ke-8 dah ni. Tuan mati dah tuan ni. Boleh pahala lagi lah kita baca kitab dia ni. Pagi tadi. Ya mana hari ni lah kita kira meninggal dunia. Pakar-pakar doa lah.
masing-masing doa. Kita guna kitab dia ni, walaupun dia mati ni, amal jarih ilmun yuntafa'u bih. Besar ni ulama ni. Enggak kitab ni siapa bila-bila orang guna ni. Tak ada Sarah Nasai sebesar ni. Baik, ni muka surat 369 369. Babur raka'atain qabla al-maghrib. Dia wabak khusus, nak ayatnya khilaf besar siapa dia wabak khusus. Selepas habis dia bincang tu, nak serupa hati dia wabak khusus di ujung tu. Babur raka'atain qabla al-maghrib. Sebab saya baca semua dah, cuma oleh kerana dia bincang sini berapa ni? 1 2 3 14 muka surat. Bincang. Tak apalah kita baca, bukan baca nak baca semua, tak ada malam ni. Baik. Dia kata sebenarnya bila kita nak bincang tentang solat sunat sebelum maghrib ni, kita kena teliti ayat Quran dulu. Allah berfirman, dia mari situ, dia start daripada awal. Orang panggil malam ni bermula bila? Sebab dia masuk maghrib ni maksudnya start malam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Summa atimmus siyama ila al-lail." Ni parut dia mari tentang ayat puasa pula ni. Kemudian sempurnakan oleh kamu puasa tu sampai kepada malam. Hak orang panggil malam ni bila? Dengan masuk waktu maghrib. Tak boleh puasa. Sekat tu ya puasa. Bila masuk waktu malam, masuk malam ni mana maghrib lah. Sini dia tak sebut maghrib. Tapi hak jelas dalam hadisnya, orang bang maghrib boleh buka. Maknanya malam ni dikira dengan ghurub syams, tenggelam matahari. Baik. Ijma' ahli ilmu bahawa ahli ilmu ni ahli ilmu bahasa Arab maksudnya. Sebab lai itu, kalimah lai itu bahasa Arab. Ijma' ahli ilmu lughah bahawa, dan juga termasuk ilmu ulama fiqh lah, kerana matahari bila dia tenggelam, maka itulah permulaan masuk waktu malam. Ada di kalangan ulama yang kata malam tu sudah separuh waktu asar tu sudah dikira malam. Itu bukan ijma' ulama. Sebab ada juga kata malam ni sudah dikira dah walaupun belum masuk maghrib, tapi tak boleh buka puasa tu, tapi nak kira malam tu sudah kira. Misalnya pukul 6 misalnya, bukan bermula asar, tidak, tapi separuh waktu asar. Memang ada pendapat yang kata begitu, tapi itu bukan ijma'. Hak ni ijma' ni bahawa matahari bila dia tenggelam, itulah masuk waktu malam. Hak ni semua terima. Hak tadi khilaf. Baik. Dan boleh berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Lepas tu dia sebutlah sini hadis daripada Nabi bahawa Nabi melarang seseorang itu berpuasa selepas asar sehingga tenggelam matahari. Maknanya selepas kita menunaikan salat asar hingga tenggelam matahari. Maknanya hingga masuk waktu maghrib, itu waktu terlarang. Baik. Apabila tenggelam matahari, maka boleh pula sembahyang sunat tu. Bila tenggelam matahari. Enggak tenggelam matahari, mana masuk maghrib, tak sembahyang maghrib lagi. Baik, boleh pula sembahyang. Bila tenggelam matahari, boleh pula sembahyang. Hak larangnya tadi masuk asar hingga tenggelam. Mana bila tenggelam matahari, dan tenggelam matahari diibaratkan masuk maghrib, maka boleh sembahyang. Tidak waktu terlarang tu. Dan salat pada semua waktu-waktu adalah sunat. Semua waktu selain daripada waktu yang Nabi larang adalah hadis, semua tu kita boleh sembahyang. Sunat apa pun boleh. Yalah, salat sunat apa tu maksudnya jangan sembahyang tahajud pukul 11. Maksudnya waktu salat mana boleh sembahyang sunat maksudnya. Mengikut sunnah lah, sunnah macam mana? Waktu duha jangan buat waktu lain. Waktu tahajud, waktu sembahyang tahajud jangan buat waktu lain. Kalau sunat mutlak boleh. Baik. Hak talihnya waktu dilarang. Baik, dia pergi lagi. Tengok cara dia ni. Sesungguhnya salat pada waktu malam, bermula daripada permulaan masuk waktu malam sampai kepada akhir malam adalah diharuskan. Semua orang terima ni. Dia pergi situ. Tidak ditegah salat pada mana-mana waktu itu. Maka setiap salat selepas tenggelam matahari hingga kepada naik fajar, yakni habis waktu subuh tu lah. Fajar di situ maknanya fajar kadhib, punya matahari lah maksudnya. Kayak kita selepas masuk subuh tu boleh sembahyang lagi. Sembahyang sunat sebelum subuh tu. Maknanya selepas naik fajar tu, mana bila selepas sembahyang subuh tak ada dah. Maknanya daripada awal malam mula-mula masuk maghrib sampai kepada lepas sembahyang subuh boleh sembahyang tu. Baik, dia kata. Maka wal fadail allati ja'at li salatil mustamilah ala salatil, dan kelebih-kelebih yang datang untuk salat malam merangkumi
Solat malam semualah. Sebab ulama kata solat malam ni termasuk solat sunat dalam waktu malam. Agak waktu malam bermula masuk maghrib. Walaupun waktu malam tu berbeza-beza. Tentu dah solat malam hak paling tingginya adalah solat tahajud lah. Hak tu memang dah. Baik, tak apalah. Dia pun sebutlah. Mula dia sebutlah. Jadi dia nak ayatnya, apa tak boleh semaya lepas maghrib tu? Waktu terlarang kah? Semua ijma' kata tak. Lepas tu apa tak boleh? Nabi tak buat tu, sahabat buat, Nabi tak kata apa. Dia pun mari. Sesungguhnya, saya pakai terjemah terus lah mudah. Sesungguhnya diriwayatkan daripada sekumpulan sahabat dan juga tabi'i bahawasanya mereka ni kanu yusallu, selalu sembahyang sebelum maghrib 2 rakaat. Bukan seorang dua ni, sejumlah sahabat dan tabi'i. Tu. Dah sabit daripada Nabi SAW bahawa Nabi ijtihad. Siapa nak semaya boleh. Salilah. Baina adhanai salatun. 3 kali. Liman sya'a. Di ujung hadis tu. Bagi siapa nak semaya. Kalau tak semaya, dia sudah. Tu Nabi tak sebut gitu. Cuma tambah apa terjemah. Duk dia. Tak usah kata apa. Masalahnya gini. Hak orang buat, dia kata rugi lah. Mu tak boleh pahala. Kawan ni kata nak boleh pahala mana? Mu kata tak ada. Sebab tu duk dia. Nak buat. Dah awak niat ada. Sudah. Boleh pahala. Lepas tu saya niat tak ada. Bila tak ada, kita tak buat. Boleh pahala juga. Tidak gitu kan? Dah kita niat tak ada. Maka kita tak buat. Tak boleh pahala tu. Boleh pahala. Kalau niat tak ada, buat tu dosa. Apa awak buat? Walaupun niat tak ada saja. Tak boleh. Tak boleh gitu. Baik. Dia pun mari banyak lah. Dia mari saya tidak nak baca semualah. Tu banyak sini. Sebab saya petik-petik ni. Ni saya nak sebutnya bahawa sahabat ni sabit. Misalnya, ni. Dia mari sanad dengan lengkap. Hadis ni riwayat daripada Abdullah bin Mughaffal. Rasulullah sebut. Rasulullah kata. Disebut sini. Walaupun setengah ulama dia pertikaikan hadis ni. Dia kata tidak kuat. Setengah ulama kata walaupun tidak kuat tetapi boleh jadi sandaran untuk menyabitkan itu. Misalnya sallu, Nabi kata sallu qabla al-maghrib raka'atain, sallu qabla al-maghrib raka'atain, sallu qabla al-maghrib raka'atain liman sya'a khasyata ayat taghidhanna sunnah. Jadi kata Abdullah bin Mughaffal, dia kata sebenarnya Rasulullah ada sebut sembahyanglah kamu sebelum maghrib, sembahyanglah kamu sebelum maghrib 3 kali. Kemudian akhir Nabi kata liman sya'a, sebelum bagi siapa yang kendaki. Jadi perawi ni kata Nabi sebut liman sya'a tu khasyata ayat takhidha nasu sunnatan. Nabi bimbang kuku orang ramai faham jadi wajib semaya sunat. Sebab tu liman sya'a, dengan letak liman sya'a ni jadi sunat, bukan wajib. Tidak mesti tu ya, tapi ada banyaklah. Tu hadis qauli, tapi tak ada siapa sebut hadis Nabi sendiri buat. Tu besar juga. Bagi sebab dia di belakang ni dia buat pula. Bagi orang kata tak ada pula, mana dalil dia pula je. Baguslah Ethiopia ni sebab dia tidak dia sekemuka semua tu. Pandangnya tu. Baik. Dia mari. Misalnya ni. Ni riwayat daripada Abdullah bin Zubair. Dia kata Rasulullah ada bersabda, "Ma min salatin mafruḍah illa wa baina yadayha sajdatan." Qala Muhammad bin yakni raka'atain. Kata Abdullah bin Zubair, Nabi pernah bersabda, mana-mana salat fardu mesti ada di antara dia tu 2 sujud. Mesti ada. Mana setiap salat fardu tu di antara dia tu mesti ada dua sujud tu, mana 2 rakaat salat lah. Maksudnya apa? Gini. Ni lah. Yang ni 2 rakaat. Maksud dia sini di antara tu mana di antara azan dengan salat fardu tu. Maksudnya dipaham begitu oleh ulama. Ada 2 rakaat. Semua. Setiap salat fardu. Tu. Baik. Tu dalil dia. Lepas tu dalil lain lagi. Tadi lebih kurang. Baik. Tak apalah. Lepas tu dia mari pula sininya kenyataan. Misalnya di sini. Dalam satu riwayat disebut summa idza sulliyatil 'asr sallaita al-'asr fala tusalli hatta taghrib asy-syams fa idza gharabat asy-syams fasalli rak'atain fa inna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kadza kanu yaf'alun. Ni riwayat ni daripada Anas ni.
Sebelum tu saya tertinggal. Wa an Thabit. Sabit dia riwayatkan daripada Anas. Dia kata menjadi kebiasaan sahabat Rasulullah bersegera salat di sebalik tiang-tiang apabila dilaungkan azan untuk salat maghrib. Dan mereka sembahyang 2 rakaat sebelum maghrib. Ni kenyataan sahabat. Ni dia panggil asal sahabat. Sahabat sebut dengan riwayat lengkap riwayat. Cuma saya tidak baca riwayat itulah. Sabit dia ambil riwayat daripada Anas, dia kata menjadi kebiasaan para sahabat Nabi, mereka akan sembahyang dini seperti contohnya tiang banyak kan. Kita biasa buat gitu, kita lebih selesa ada sutra. Kalau kita mari kita cari tiang ataupun cari orang duduk lebih ada sutra. Memang gitu pun. Sahabat Nabi pun begitu. Saya sendiri kalau masuk daripada kita sembahyang tempat terbuka, mungkin orang, baik kita cari tiang sebagai sutra, kita pun tak bawa sutra sendiri. Gitu maksud dia. Baik. Jadi dia kata menjadi kebiasaan sahabat Nabi bila dilakukan azan maghrib, dia pun pakat semaya. Mereka semaya 2 rakaat sebelum maghrib. Daripada Thabit, daripada Anas juga, dia sebut bahawa pernah Rasulullah keluar kepada kami selepas tenggelam matahari. Selepas tenggelam matahari ni apa maksud? Maknanya masuk maghrib, qabla salatil maghrib, sebelum dilaksanakan salat maghrib. Fayarana nusalli, maka dia tengok kami semaya. Fala yanhana, dia tidak larang kami semaya, dan dia tidak suruh dia senyap, dia tak kata apa. Tu semaya maghrib. Bila Nabi tobik, Nabi tengok duduk semaya, Nabi pun senyap. Tahu Nabi tunggu sahabat dia selesai. Nabi tak larang dan Nabi tak suruh. Nabi senyap, Nabi tak kata apa. Tu dia panggil takriri, pengesahan tu. Kalau tak betul Nabi kata, Allah aku tak buatnya pakat buat rajin modek. Gitu pun Nabi tak kata. Baik. Dalam riwayat lain lagi, riwayat Anas juga ni, dia kata bila mana muazzin melakukan azan, maka orang ramai di kalangan sahabat Nabi lah pakat semaya alik tiang lah, mereka semaya 2 rakaat. Anas kata fama yu'abu zalika alaihim, mereka tak ada seorang pun cela mereka, tak ada kata mana tu, tak ada seorang pun pakat sekian, mana buat, mana tak buat dia. Nabi sendiri pun tak kata apa. Baik. Apa tu kata panjang tu? Cerah kita nak baca habis ni. Tak apa, saya pilih-pilih. Okey lain pula. Tak di ni di Madinah. Ini cerita dia sebut. Okey lain pula ni. Di Madinah juga. Kunna bil Madinah idza azana bil maghrib ibtadara al qaum as-sawari yusalluna rak'atain hatta idza al-gharib. Baik. Ketika kami ketika kami berada di Madinah, apabila dilakukan azan maghrib, maka sahabat-sahabat bersegera salat di belakang tiang. Mereka sembahyang 2 rakaat sehingga orang gharib, orang yang jauh lah, yang mari lewat, bila dia masuk masjid, maka dilihat bahawa sembahyang telah dilaksanakan. Dia gini. Ini cerita daripada Anas. Hak duduk, hak kita kata hak terus bangun bila lakukan azan tu, hak duk tunggu dah azan masuk maghrib tu. Duk tunggu masuk maghrib, bila selesai azan terus bangun pakat pergi sembahyang. Hak hari ni, hak mari, orang hak tak ada lagi, mari lewatlah, kita mari daripada jauh siapa lewat. Bila mari tu dia ingat kau sembahyang dah, pakat sembahyang belaka. Nampak ni sembahyang ramai ni. Min kasrati man yusallihima, kan ramanya orang sembahyang 2 rakaat sebelum maghrib, sehingga kadang-kadang terdetik di hati orang mari lewat, sembahyang dah ke maghrib ni, nampak ramai ni mau sembahyang, padahal duk sembahyang sunat qabliyah baru. Siapa gitu sekali tu berlaku di Masjid Madinah. Tak apalah kan. Di tempat lain pula dia kata apabila dilaksanakan sembahyang asar, Nabi kata ni, bila engkau salat asar, maka jangan lagi salat selepas tu sehingga tenggelam matahari. Mana bila kamu salat asar, selepas tu jangan sembahyang apa-apa sembahyang sunat, kecuali apabila telah tenggelam matahari. Apa maksud? Maknanya bila tenggelam matahari boleh sembahyang. Hak tu tentu dah tidak main ngari ya. Tentu tidak, kalau main ngari tak sebutlah tu, maknanya sembahyang sunat. Apabila tenggelam matahari, kata Nabi, sembahyanglah 2 rakaat. Ni kata Anas ni. Maka sesungguhnya tu sahabat sebut, kemudian Anas sebut. Mula-mula dia sebut kata-kata Nabi. Bila Nabi sebut gitu, maka fa inna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kadzalika kanu yaf'alun. Maka bila Nabi sebut gini, maka sesungguhnya para sahabat Rasulullah begitulah yang mereka buat selepas daripada itu. Baik. Tu patut banyak lagi dah, mari saya tidak baca semualah.
Baik. Misalnya sini nak ambil hak amalan pula, nak amalan sahabat. Dia sebut sahabat besar-besar ni. Tu sebut sahabat besar-besar ni. Abdurrahman bin Auf, dia kata. Ni kata Abdurrahman pula. Oi, Abdurrahman bin Auf ni, bukan sahabat kecil. Dia kata mana? Kunna narka'uhuma iza zahamna, yakni bainal adhan wal iqamah fil maghrib. Dia kata kami ni biasa semaya 2 rakaat. Bila kami mana agak tergesa-gesa lah kerana waktu pendek tu, yakni di antara 2 azan dan iqamah, iaitu maghrib. Dia sebut kami biasa semaya 2 rakaat walaupun nampak zahmah ni agak waktu tu agak sesak sikitlah. Waktu tu tidak panjang seperti waktu lain. Kayak Isya kan panjang, kalau nak erek pun tak apa Isya tu, qomat lama sikit pun. Ni dak maghrib ni pendek yang maghrib seperti kita lah ni, kan tak? 8 minit 8 minit hari ni asalnya. Mana kita rasa berasa lebih cepat lah. Berasa lebih cepat padahal kita tengah pun cepat juga, lebih kurang jadinya, tapi berasa tu nak banding hal lain. Kalau nak banding subuh agak ni luas lagi, walaupun tikah tidak jauh, tak apalah. Kata Zir kata ni salah seorang itu lah ni, salah seorang sahabat Nabi juga ni. Dia kata kami sampai di Madinah, maka kami falazimtu Abdurrahman bin Auf, lalu kami berada lamalah bergaul dengan Abdurrahman bin Auf wa Ubay bin Ka'ab. Kedua-dua ni, Zaid ni tabi'in sini. Dia kata bila kami tiba di Madinah, kami duduk, kami lazimah ni bermulazamah dengan Abdurrahman dan Ubay bin Ka'ab. Mana kita baik dengan dia, seolah duduk dengan dia semua. Gitu, 2 orang sahabat Nabi, iaitu Abdurrahman bin Auf dan Ubay bin Ka'ab. Fakana, kata Zaid, kedua-dua dia ni biasa yusalliyani qabla salatil maghrib. Kedua-dua ni biasa dia semaya sebelum maghrib. Mana semaya sunat qabliyah lah. La yada'ani dua dia ni tak tinggal ni semaya 2 tu. Siapa Abdurrahman ni? Ubay bin Ka'ab ni, sahabat besar ni. Baik. Kata Abdurrahman bin Abi Layla, salah seorang perawi hadis kita jumpa dah sebelum ni, perawi hadis Nasa'i ni. Abdurrahman bin Abi Layla, dia kata, dia ni tabi'in. Dia kata adraktu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum yusalluna inda kulli ta'dhin. Dia kata kami sempat dengan para sahabat, bukan seorang, para sahabat Muhammad. Mereka ni sembahyang setiap kali bila dilakukan azan mesti dia semaya 2 rakaat. Dia tak ayat ngari dak kecuali maghrib, dak dia tak kata kecuali isya, dak. Baik. Dia banyaklah dia buat sini, tak apa saya tidak baca semua. Baik, sekarang ni kita nak pergi pula. Hosi ni berat lagi dia sebut ni. Anas bin Malik siapa tinggal wasiat ke anak dia, jangan tinggallah solat sebelum maghrib 2 rakaat. Imam Malik. Wa awsa Anas bin Malik waladahu alla yada'uhuma wuldahu alla yada'uhuma. Anas bin Malik guru Imam apa ni sahabat lah ni. Dia wasiat kepada anak-anak dia. Anas ni. Enggak, Anas ni siapa dia? Khadam Rasulullah. Tak tengok. Hak duduk Rasulullah SAW. Siapa orang panggil khadimu Rasulullah. Wa awsa Anas bin Malik wuldahu alla yada'uhuma. Anas bin Malik berwasiat. Bukan pesan main-main. Dia guna istilah awsa. Awsa ni enggak wasiat. Wasiat ni kalau nak nenes saka berwasiat. Wasiat ni penting. Dia berwasiat pada anak-anak dia supaya jangan tinggal semaya 2 rakaat sebelum maghrib ni. Main-main tu. Banyak dia mari sini ni. Kalangan tabi'in sendiri pun buat tak apalah. Tu sedaplah kita baca tu. Dia mari pula zikru man lam yarka'huma. Ini perbincangan tentang orang hak tak buat, hak kata tak ada tu pula. Tadi bunyi sedap dah kita tu. Style kita ni buat gitu. Dia buat marilah. Ni bagi orang kata tak ada solat 2 rakaat sebelum maghrib. Jangan pula kita kata buat ke dia saat dia duduk bicara itu nak buat tak sah. Dak kita nak tahulah, sebab kadang-kadang kalau kita tak tahu ni macam-macam boleh timbul masalah. Biar kita tahu. Nakhai kata
Nakhai. Apa Nakhai kata? Dia dikatakan Nabil Kufah min khiyari ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Hudzaifah ibn Yaman, wa Abu Mas'ud, wa Ammar bin Yasir, Bara' bin Azib. Ni sahabat Nabi yang duduk di Kufah ni, pusat pemerintah Islam di zaman Sayyidina Ali. Dia pindah daripada Madinah pergi ke Kufah, Iraq lah. Tak kira lah tu jerit banyak sahabat jerit apa yang pindahnya. Sahabat tak setuju, tak apalah, ini takdir Allah. Nampak macam mana? Dia kata Nakhai, dia kata Nuh di Kufah tu. Sahabat-sahabat Nabi khiyaru ashab, sahabat-sahabat Nabi hak terpilih ramai di Kufah ni. Dia pun sebut antaranya, bukan semua, antara Sayyidina Ali, Abdullah bin Mas'ud, ni tokoh musaqqafin, cendekiawan sahabat. Hudzaifah bin Al-Yaman, bukan main-main. Abu Mas'ud, Ammar bin Yasir, Bara' bin Azib. Fa akhbarani man ramaqhum kullum. Orang yang hidup bersama mereka, yang rapat dengan mereka, cerita kepada saya, mereka semua ni, saya tak pernah lihat mereka ni semaya sebelum maghrib 2 rakaat. Ni ramai orang cerita gitu. Memang gitu pun. Ni antara sahabat Nabi hak kata hak tak buat. Bagi dia tak ada lah. Kita kata guano pula sahabat lain buat. Tak lah, dia kira gini, dia kira Nabi buat tu tak ada. Sebab tu ramai ulama kata betul Nabi tak buat, tapi ada ke riwayat Nabi suruh buat. Hak tu ya ulama bahannya hadis tu setara mana, kuatnya setara mana. Lepas tu hak tu kalau nak kiranya, lepas tu Nabi sendiri tak ada sah hadis, Nabi sendiri buat. Padahal kalau Nabi buat di rumah isteri dia ada riwayat hadis tu pun tak ada. Itulah antara punca khilafnya. Lepas tu kita tu sahabat buat, tu ramai sahabat tak buat tu lebih sesuai dengan Nabi tak buat. Pula je. Baik, tak apalah. Dalam riwayat lain, Abu Bakar sendiri, dari riwayat Abu Bakar, Umar, Uthman, mereka tak semaya 2 rakaat sebelum maghrib. Sebab itu kata tadi 4 sahabat tu tak buat. Dah Sayyidina Ali duduk di Kufah tak buat juga. Lepas tu duduk Madinah ni, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman tak buat juga. Tu 4 sahabat besar tu. Kita kata Sayyidina Ali ni sahabat besar tak buat 4 orang. Dikatakan kepada Ibrahim sesungguhnya Ibnu Abi Huzail, dia ni semaya sebelum maghrib 2 rakaat. Ada orang sebut pada Ibrahim, dia kata Ibnu Abi Huzail biasa dia semaya 2 rakaat semua. Apa dia jawab? Dia tak tahu, tu maklumat sebenar tu. Kata gitu. Inna dzalika la ya'lam, dia tak tahu, sebab tu dia buat gitu. Kalau dia tahu, dia tak semaya. Maknanya perkara ni berjadi perbincangan hebat di kalangan ulama dulu, bukan main-main. Tak apalah, gitulah. Kalau nak baca ni panjang lagi lah. Panjang lagi. Gitulah. Tak apalah dia. Jadi sebab tu dia buat sini bagus kita ni. Dia pun buat kesimpulan dia lah. Dia buat kesimpulan di sini. Dia kata sebenarnya perkara ni kalau kita nak bahas mari pun, perkara ni tentu dah perkara khilaf yang muktabar. Khilaf yang muktabar. Jadi kalau kita, sebab tu bagi saya nampak dari sudut ni, bila kita faham perkara ni, janganlah kita ni ketat sangat. Misalnya contoh kita ada, contohlah, misalnya ni ambil contoh, kita jemput orang mari kuliah sebagainya, tak boleh kah kalau kita tidak buat sekali-sekala? Selepas azan tu kita tunggu sekejap saja, nak nanti orang mari, tidaklah kata qomat selalu. Kalau biasa 10 minit buat, kita tunggu 5 minit ke, terus kita azan, kita iqamah. Sekarang nampak orang mari ramai, tunggu sekejap, tunggu untuk tu saja. Jadi tidaklah perlu masa lama. Terus mari mari. Sebab tu akan datang kita akan bincang pula zikir tu bagaimana. Ibnu Mas'ud kata Nabi ni ketika kalau dia ada hal, kadang dia zikir tu 3 kali dia sebut astagfirullah, terus dia buat urusan lalu. Jadi kita pun kena faham tu cara tu. Jadi kalau ada kita panggil penceramah ke apa, janganlah duduk zikir tu siapa orang duduk kuliah ni dah 20 minit ni. Kuatnya tak boleh zikir ni penting. Tu kena tengok Nabi sendiri tu yang punya zikir tu amal lagu mana. Tu kita nak tahu tu. Sepatutnya pada sikit-sikit rekah-rekah kat tu, sebab apa nak keluar mari jauh ni ceramah ni misalnya contoh. Sebab setengah orang tu tak boleh, dia rasa macam tak lepas. Macam tu sekat ditekuk tu. Kau tak buat tu dah. Sebab apa? Tu penting kita tahu ni. Jadi bila kita tahu gini sebab tu setengah-setengah ulama, ni masa saya belajar dulu, guru saya pun sebut, kalau dalam kih-kih hak lagu ni biar ada juga kita buat. Kalau kita pergi hak tak buat pun,
Sebab apa? Sebab hakikat sebenarnya bila kata khilaf ni biar kita nak rasa juga orang kata ada tu mungkin benda ni khilaf muktabar. Moleklah kita buat time, ada ketika kita buat, ada ketika tidak. Nak ra'i semua. Sebab hal ni bab kelebihan ni. Ada sudut tu. Ada juga ulama kata gitu. Jadi orang tanya kita mana? Contohnya, biarlah kita sebut dah. Ada kadang-kadang kita buat, kadang-kadang kita sengaja duduk. Tidak buat. Orang tanya mana? Nampak minggu lepas buat. Masa nak kata minggu lepas tu sebab nak pergi pendapat kata buat ada kan. Minggu ni saja nak pergi kata tak ada. Boleh ke pergi kata? Apa tak boleh kata nak. Tu memang ulama kita ada bersikap gitu. Bahkan tu guru saya bersikap gitu. Molek dia kata, walaupun kita pergi pendapat ni pun oleh kerana dia khilaf muktabar, buat kat sekali dua tu, biar ada buat juga. Molek tu kata. Sebab bukan main tu hak kata ada tu besar tu, walaupun bukan pak mazhab, bukan pak sahabat utama pun. Memang pak sahabat utama kata tak ada. Imam Syafi'i pun kata tak ada. Baik, tak apalah kan. Banyaklah dia buat sini. Kukuk mana pun Imam Nasa'i ni dia kata gini, biarlah. Dia kata al-hasil. Dia tidak kata dia mari pandangan lain, tapi dia guna wal hasil. Kesimpulannya annal madhhab as-sahih huwa madhhab man yaqul bi istihbabir rak'atain qabla salatil maghrib. Lima sami'tu minal adillati as-sahih as-sarihah wa amma madda'ahu ba'dhum minan nas laha fa batil. Dia kata sebenarnya kesimpulannya bagi saya lah pendapat yang sahih adalah pendapat ulama yang mengatakan bahawa sunat semaya 2 rakaat sebelum salat maghrib. Adapun ada di kalangan mereka yang mendakwa amalan itu sudah terbatal, sebenarnya itu batil. Tidak ada satu riwayat pun sebut gitu. Tu. Adapun berkenaan dengan nukilan yang dinukilkan daripada setengah ulama salaf yang mengatakan makruh semaya sunat sebelum maghrib, kita andaikan tak sampai hadis sahih kepada mereka. Sedap dia wira. Kita andaikan begitulah. Hadis sahih tak siapa tak sahih. Atau ta'awwaluhu, ataupun kita sangka baik mereka takwil hadis-hadis tu. Gitulah dia kata. Yalah kukuk mana pun khilaf lah, gitulah wallahu alam. Minggu depan kita bincang pula bab yang ke-40 ni, at-tasydid fil khuruj minal masjid ba'dal adhan. Maknanya bersikap tegas terhadap orang yang keluar daripada masjid selepas azan. Siapa Abu Hurairah kata, orang yang bila selesai azan tiba-tiba dia tubik daripada masjid, dia tidak semaya. Orang ini telah derhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia tu kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Saya rasa setakat itulah dulu, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.